Okey, baiklah semua. Semua dah faham apa yang cikgu ajar? Faham, cikgu. Sekali tak dengar. Faham. Okey. Jadi cikgu sebelum kita ke perbincangan atau aktiviti perbincangan, cikgu akan ringkaskan balik apa yang kita belajar 15 minit tadi. Okey. Jadi sumber semula jadi boleh dikategorikan sebagai dua. Sumber boleh Perbarui. dan sumber tidak boleh. Boleh diperbarui. Okey, Izzah, contoh sumber boleh diperbaharui. Ada 4, cikgu. Yang pertama, Hutan, suria, tanah dengan air. contoh hutan. Hutan apa? Hutan hujan tropika. Okey, betul. Okey, Wani, sumber tidak boleh diperbaharui, iaitu mineral logam. Contoh dia. Biji timah, Ya. besi, Kuprum. Okey, betul. bauksit dan juga emas. Okey, betul. Atia. Ya. Last. Apa? Mineral bukan logam. Yang pertama. Yang pertama kaolin, arang batu, Ya. petroleum, gas asli dan juga pasir. Okey, bijak. Tepuk tangan semua. Okey, bijak. Okey, sebelum kita ke aktiviti, cikgu nak semua kemaskan barang. Cuma ada satu pen, sebatang pen dan sehelai kertas sahaja. Siapa tak ada kertas kosong lagi? Sila kat tangan. Saya Ada. nak cikgu. Satu. Ucap apa? Thank you. Ucap apa? Sama-sama. Ucap apa? Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Ana saya. Mana saya? Okey, baiklah. Dah sedia semua? Dah, cikgu. Dah semua? Dah. Ada pen dah dah? Ada. Okey, bagus. Okey, untuk aktiviti kita iaitu dipanggil aktiviti Think, Pair and Share. Apa itu Think, Pair and Share? Think, Pair and Share. Thinking, berfikir. Okey, pair, Berpasangan. share. Berkongsi. Okey, jadi untuk aktiviti ni awak semua akan berfikir. Berfikir selama 3 minit. Berapa minit? 3 Berpasangan selama 7. minit. Berapa minit? 7. Dan akan berkongsi di hadapan ni. Macam cikgu ni berkongsi selama 3 minit. Jadi bila berfikir tu maksud awak berfikir secara sendiri apa yang telah cikgu pelajari dan apa yang soalan yang cikgu akan tanya. Okey, dengar baik-baik soalan yang cikgu akan bagi ni. Okey, soalan dia tujuan kita berbincang ni adalah apakah kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Boleh seorang terangkan balik apa konteks soalan cikgu bagi tahu ni? Saya boleh. Okey, Atia. Cikgu nak kami jelaskan pasal kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Jadi key point dia kepentingan dengan pembangunan ekonomi. Dalam sumber semula jadi ada dua, sumber boleh diperbaharui, sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, dekat depan tu nampak tak gambar? Nampak tu tepi gambar? Nah. Okey, cuba seorang listkan balik gambar yang cikgu bagi. Hutan. Hutan. Tanah. Pasir. Gas asli. Petroleum. Bauksit. Kalau kita boleh jawab, kita kena buat apa? Tepuk Tepuk tangan. Okey, jadi menggunakan bahan ransangan, bahan gambar tu, cuba kaitkan isi penting kita dah dapat tu dengan sumber-sumber yang dah ada. Faham tak? Okey, jadi contoh cikgu bagi. Okey, cikgu dapat kepentingan menyediakan peluang pekerjaan. Jadi bahan apa cikgu guna? Cikgu guna bahan hutan. Itu dalam hutan ada balak. Jadi peluang pekerjaan dia akan bekerja sebagai Pembalasan. Jadi itulah contoh-contoh yang cikgu cuba sampaikan. Jadi kamu cuba berfikir apa kepentingan dia. Lepas tu kamu akan berpasangan, cuba berkongsi apa dah boleh idea yang kamu boleh dan akan bentang ke hadapan. Boleh? Ada Boleh, apa cikgu. soalan sebelum kita memulakan perbincangan? Ada. Tak ada. Semua dah faham? Faham. Kalau dah faham, boleh tulis idea sekarang. 3 minit je, cikgu. Ya, 3 minit sahaja. Ni tengok sini semua dah ada. Tengok kepentingan dia yang pertama. Oh ya, Tia. Ya saya. Aku tak faham. Dah faham cikgu? Dah faham dah? Menyediakan peluang pekerjaan yang pertama. Oh, betul. Jadi contoh bahan yang nak guna apa?
Contoh kalau peluang pekerjaan ni pembalakan. Contoh dekat Malaysia ni banyak kita ekspor ke Singapura untuk Okey, betul. Kan? Nanti bagi contoh, bagi dekat mana sebab cikgu dah kelaskan hutan tu pembalakan dekat mana, guna negara mana kan? Malaysia semua tu. Okey cikgu. Ni ada apa persoalan? Tak ada cikgu. Okay, contoh cikgu bagi bauksit. Bauksit tu digunakan untuk apa? Bauksit. Tak ingat? pelubungan. Pelubungan, betul. Yes. Jadi di isi pita ni apa? Di bawah mana? Di bawah apa? Peluang pekerjaan cikgu. Betul. Okay. Aina, ada pertanyaan? Tak ada cikgu. Tak ada, dah faham? Okey, bagus. Ni anak murid yang terbaik cikgu. Tapi awak semua terbaik dah cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Masa dah 3 minit. Semua boleh dalam keadaan berpasangan. Sebelum tu cikgu akan bagi marker. Seorang satu kumpulan, seorang satu kumpulan. Sebab berpasangan kan? Sebab semacam pasangan kita sebelum tak ada bunyi yang kaedah penerang tadi. So, cikgu akan bagi kad menyalakan. Kad menyalakan satu. Okey. Siapa jadi pencatat? Saya. Nanti aku jadi pembentang. Siapa jadi pencatat? Ni. Aina jadi pencatat kan? Dia kesan cantik. Awak jadi pembentang. Okey. Semua dah ready? Kongsi idea. Apa yang awak dapat? Jangan kedekut. Maksudnya kita cuba kongsi. Banyak dah ni. Saya dah dapat 5 poin kan. 5 poin. Okey. Kan pasir. Pasir tu macam mana? Pasir yang berada dekat mana? Pasir ni berada dekat mana? Pasir. Pantai. Lepas tu dekat sungai. Jadi dikategori sebagai Bahan mentah. Jadi cikgu nak tanya, bahan mentah tu maksudnya apa? Bahan yang tidak Diproses. Nanti cuba terangkan sebegitu bahan yang tidak Okey. proses. Cuba kita ada yang faham. Okey. Seterusnya apa ni? Saya cuba tak nampak. Pembukaan Dan pembangunan kawasan baru. bauksit. Petroleum dengan hasil hutan. Okay, hasil hutan contohnya balak. Jadi balak tu dia meneroka kan? Cuba terangkan lagi. Dia teroka macam mana? Dia ambil untuk apa? Cepat sekali. Untuk membuat kertas. Jadi dia teroka. Cuba nanti terangkan lagi Cikgu ni macam kita cakap yang dia tu boleh buat untuk rotan semua tu. Boleh. Di bawah apa? Di bawah peluang Pekerjaan. Dia bekerja sebagai apa? Individu yang bekerja dalam sektor. Dia cakap. Apa lagi dah awak tak faham? Kongsi idea. Ni idea siapa ni? Aina. Apa? Awak ni? Ni idea Aina. Okey, baiklah. Dah habis untuk waktu pairing. Kita ke pembentangan. Apa nama ni yang akan wakil? Saya dulu boleh cikgu? Okey, bijak. Bagus. Ini semangat yang saya guna. Tepuk kepada kawan awak semua. Okay, kita dengar baik-baik. Catat apa yang kawan awak hendak bentangkan. Boleh? Okey, Assalamualaikum. Saya Atia. Hari ini saya akan bentangkan pasal kepentingan sumber menjadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, so yang pertama kepentingan dia adalah untuk menyediakan bahan mentah dan juga bahan asas pada industri hiliran. Okey, contoh kepentingan, contoh sumber semula jadi adalah hasil hutan. Hasil hutan ni contohnya rotan, buluh, mengkuang, dan kegunaan hasil rotan ni adalah untuk industri kraft tangan. And then sumber semula jadi yang kedua adalah pasir. Pasir ni kegunaan dia adalah untuk industri pembinaan, industri barangan dan juga untuk pembuatan kaca. Okey, jadi contoh bagi contoh industri pembinaan. Membina apa? Dia membina? Apa cikgu? Dia membina apa? Membina Rumah. Sebenarnya apa ni? Sekolah. Lepas tu membina apa lagi? Bangunan. Bangunan. Lepas tu sumber semula jadi yang ketiga adalah petroleum.
Petroleum adalah untuk industri petrokimia, industri cat, industri plastik dan banyak lagi. Dan seterusnya ialah bauksit. Bauksit ni adalah biji timah untuk hasil aluminium. Betul? Okay, so kegunaan bauksit ni adalah untuk industri hasil seramik dan juga industri hasil jentera mesin. Selain pada tu ada banyak lagi lah kegunaan Maaf, bauksit ni. saya nak tambah. Ya. Untuk bauksit dia banyak berfokus kepada daerah jengka. Oh, ya betul. Jadi tambah nanti kat jengka. Kawasan jengka kan tengok dia Kawasan bauksit yang paling di Malaysia adalah yang paling terbesar lah di Lepas tu Malaysia. bauksit dia berwarna apa kalau awak lalu di laluan jengka? Merah je biasanya. Itulah bauksit. Merah tu lah bauksit, okey? Okey. Seterusnya So, kepentingan sumber-sumber jadi seterusnya ialah dapat menjana pendapatan negara ataupun kita boleh kata ekspor ke luar negara. So, yang pertama kat sini kita orang poinkan yang pertama hasil hutan. Contohnya hasil hutan kayu balak, kayu gergaji, papan lapis. Hasil hutan ni permintaan dia sangat tinggi di luar negara untuk industri pembinaan. Okey, dan seterusnya kepentingan seterusnya ialah gas asli dan juga petroleum. Gas asli ataupun petroleum ni adalah bahan api domestik, bahan api alternatif untuk kenderaan, untuk menjana tenaga elektrik dan juga adalah untuk industri petrokimia. okey. Tepuk tangan semua. Terima kasih kepada kelas pentang. Ini dulu Okey, bagus. Semua idea yang dibagikan semua betul. Okey, sebelum kita ke aktiviti seterusnya, okey, cikgu nak minta wakil untuk bagi rumusan perbincangan kita. Maksudnya apa isi-isi penting dia? Boleh? Seorang wakil. Ani boleh? Isi-isi penting kepentingan boleh? Boleh. Cuba. Bangun, mari depan. Cepat. Okey. Ingat yang pertama apa? Okey, tadi Atia ada bentangkan yang kita ada dua kepentingan sumber-sumber daya dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Yang pertama, kita dapat adalah menyediakan bahan mentah dan bahan asas kepada industri hiburan. Yang kedua adalah menjana pendapatan negara, iaitu kita ekspor bahan mentah kita ke luar negara dan kita dapat tahu yang permintaannya adalah mendapat permintaan yang tinggi daripada luar negara. Okey, isi yang awak boleh? Isi yang boleh. Yang ketiga. Okey, untuk kepada kami dapat dua kepentingan yang penting. Yang pertama adalah membuka peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang ikut sektor. Yang ketiga. Yang Yang keempat adalah pembukaan dan pembangunan kawasan baru. Okey, betul-betul. Kita petang kepada Wani. Dia telah merumuskan apa isi-isi penting bagi kepentingan sumber semula jadi. Jadi, sebelum kita akhiri perbincangan kita, jadi cikgu nak perbetulkan sedikit dan menambah sedikit bahawa selain daripada yang disebut oleh rakan-rakan semua, ada lagi, iaitu yang kelima lah. Yang kelima adalah menggalakkan sektor, menggalakkan R&D, Research and Development. Dan yang ketiga, meningkatkan lagi ekspor. Sebab kan dalam negara, dalam pembangunan ekonomi di Malaysia, so aktiviti ekspor maksudnya Malaysia dia bekalkan bahan mentah itu kepada negara luar. Cikgu, saya nak tanya, bekalan kesihatan itu adalah termasuk dalam kepentingan atau tidak? Dia termasuk dalam kepentingan, tetapi dia bukan di bawah konteks pembangunan ekonomi. Dia di bawah manusia. So kena faham konteks soalan tu. Boleh? Okey, jadi cikgu dah nampak idea semua sangat relevan dan sangat berbasik dengan apa yang isi-isi yang cikgu suruh carikan. So cikgu ucapkan tahniah, tapi tambahkan lagi bahan bacaan seperti dekat Google, YouTube. Kalau yang tak suka membaca, tengok YouTube banyak lagi. Boleh? Jadi sebagai tanda penghargaan, cuba tepuk tangan. 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan banyak kali. Yeay! Okey, baiklah kita ke seterusnya aktiviti penilaian. Okey, semua kemaskan barang.